Khutbah pada kali ini akan menyentuh berkenaan tajuk Ramadan yang mengetuk hati dan perasaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hanya tinggal beberapa hari saja lagi umat Islam akan memasuki gerbang Ramadan, yang mana ia merupakan detik yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Setelah melalui beberapa bulan sebelum ini, akhirnya kita bersua kembali untuk menemui bulan Ramadan. Ada sebahagian daripada kita yang tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan pada kali ini. Cita-cita mereka tak henti apabila malaikat Israel dalam hadir untuk melaksanakan perintah bagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah pergi meninggalkan kita seorang demi seorang. Mungkin hanya kita yang masih menunggu saat dan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 62 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, kemudian mereka yang diambil nyawanya itu dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya, yang akan membalas dengan adil. Ketahuilah bahawa segala penetapan hukum pada hari kiamat itu adalah miliknya, dan ialah membuat perhitungan yang paling cepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba yang telah dilimpahi dengan nikmat umur dan kesempatan hidup, maka wajib untuk kita membesarkan rasa syukur di atas nikmat kurniaan Allah ini. Apabila memasuki bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengalihkan pandangan para sahabat kepada pelbagai kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini yang tidak disediakan dalam bulan-bulan yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan bermaksud, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, yaitu bulan yang dipenuhi berkah. Allah telah mewajibkan ke atas kamu dengan perintah berpuasa pada bulan itu. Dibukakan pintu-pintu langit pada bulan itu, dan ditutup pintu-pintu neraka, serta dibelenggu syaitan-syaitan. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik berbanding dengan 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi dari mendapat kebaikannya, maka dia telah tertegah daripada memperolehinya. Hadis riwayat Imam An-Nisa'i. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada para sahabat supaya mengambil peluang sebaik-baiknya untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi kehadiran bulan ini. Orang yang lalai dan tidak mengambil berat terhadap peluang yang besar ini, maka mereka akan tergolong dalam golongan orang yang sangat rugi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dunia ini manusia mempunyai pilihan sama ada ingin terus berada dalam kebaikan ataupun cenderung memilih keburukan. Kebaikan ini dicatat sebagai pahala, manakala keburukan akan dicatat sebagai dosa. Tidak ada sedikit pun catatan amalan seseorang manusia itu yang terlepas daripada ditulis oleh para malaikat. Di akhirat nanti, catatan amalan itulah yang akan diletakkan di atas mizan untuk ditimbang. Jika berat timbangan seseorang, maka mereka itulah orang yang percaya. Manakala jika sebaliknya, maka mereka itulah orang yang merugi. Persoalannya, apakah persediaan kita untuk memberatkan timbangan amalan? Dalam tempoh beberapa hari saja lagi menjelang bulan Ramadan ini, Imam ingin mengingatkan kita semua tentang perkara yang sering dianggap kecil oleh sebahagian orang Islam sehingga ianya selalu dilupakan. Ingatlah, walaupun perkara tersebut dilihat kecil di sisi manusia, namun ianya adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, niat berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di antara perkara yang sering dianggap kecil oleh manusia adalah berkenaan dengan niat. Niat bermaksud keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Ia adalah pintu terhadap sesuatu amal ibadah itu, sama ada ianya diterima ataupun ditolak. Niat adalah merupakan rukun berpuasa dan wajib bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah puasa.
niat, maka tidak sah amalan berpuasa seseorang itu. Namun pada hari ini ada segelintir dari kalangan kita yang mengambil ringan terhadap perbuatan berniat ketika berpuasa sehingga terlewat untuk melaksanakan di bulan Ramadan. Kedua, amalan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih adalah merupakan salah satu daripada ibadah sunnah yang sangat istimewa. Ia merupakan antara ibadah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman apabila memasuki bulan ini. Hal ini disebabkan solat tarawih hanya dapat dilaksanakan dalam bulan Ramadan sahaja dan tidak dapat dibuat pada bulan-bulan yang lain. Walaupun solat tarawih ini adalah merupakan ibadah sunnah yang dituntut, namun kelebihannya sangat besar sehingga tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Amatlah rugi sekiranya bulan Ramadan ini berlalu begitu sahaja dan kita tidak memperoleh pahala yang banyak daripada ibadah solat tarawih yang sangat besar kelebihannya ini. Kelebihan solat tarawih ini disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang bermaksud, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa adalah salah satu daripada amalan yang sangat besar pahalanya, kerana terdapat ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya ganjaran pahala seumpamanya, yaitu orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Justru amat wajar bagi mereka yang dikurniakan keluasan harta untuk menjamu makan mereka yang berbuka puasa. Kemudian justru sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, Mimbar ingin mengajak sekalian yang hadir untuk kita berusaha memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang lebih taat kepada perintahnya. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri dengan amal kebaikan sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan yang dijanjikan 1000 kebaikan di dalamnya. Sesungguhnya Allah Maha melihat setiap amal seseorang walaupun sekecil mana keadaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesiapa yang berat timbangannya, yakni kebaikan, maka mereka itulah orang yang percaya. Dan sesiapa yang ringan timbangannya, yakni kebaikan, maka mereka itulah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was